Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Aspirasi Cup Break. Seperti biasa, anda bersama dengan saya, Nasha Ezira. Saya kini berada di litar antarabangsa Sepang bagi menamatkan musim 2020 ini. Setelah beberapa bulan tiada perlumbaan dan akhirnya kami dibenarkan untuk meneruskan perlumbaan musim 2020 ini. Terima kasih diucapkan kepada MKN, KBS dan juga KKM kerana membenarkan untuk menamatkan perlumbaan musim 2020 ini sekaligus 4 pusingan dilangsungkan, iaitu pusingan ke-5, pusingan ke-6, pusingan ke-7 dan juga pusingan yang ke-8. Jadi untuk episod kali ini saya akan bersama dengan sebuah pasukan yang diterajui oleh bekas pelumba dan juga legenda negara, iaitu Ahmad Fuad Baharudin yang beraksi untuk perlumbaan Wira KBS dan juga CP125. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita bersama dengan pasukan Honda EFB Tech Racing, iaitu Ahmad Fuad Baharudin dengan temu bual eksklusif ini. Nama saya Ahmad Fuad Baharudin. Saya selaku pemilik pasukan EFB Tech Racing, EFB Tech Honda Racing. Dan untuk musim 2020 saya bertukar ke jentera Honda. Bermulanya saya di Arena Cup Break ni pada tahun 97 hinggalah sekarang. Dan saya berlumba daripada tahun 97 sehingga 2013 setelah saya menjadi juara yang buat kali ketiga pada kelas perdana. Saya memilih untuk bersara lah pada lepas saya champion yang ketiga tu. Dan dalam masa yang sama, pada penghujung tahun tu saya telah buka tim untuk masa depan lah. Dan kalau ikutkan, saya fikir pun sampai bila saya nak berlumba dan saya perlu menuju ke arah lebih stable lagi lah. Memandangkan masa tu saya 2013 saya terlalu work hard. Dalam masa sama saya mengejar championship dan develop menubuhkan satu pasukan. Amat sukar pada tahun tu, tetapi bila di penghujung race saya menang, bermakna saya kiralah benda tu adalah satu kenangan yang paling manis bagi saya. Okey, macam saya start dulu agak susah sedikit sebab kalau kita lihat daripada tahun 90 lebih untuk mencari penaja tu agak sukar untuk kita sebab masa tu ekonomi agak tak stable. And then dengan adanya kemudahan sekarang ni, penajaan yang banyak, and then saya mengambil peluang untuk mencari tajaan-tajaan dari mana-mana pihak untuk menaja saya supaya kita boleh perkembangkan lagi sukan bermotor di Malaysia. Dan kalau kita lihat di Europe sana, seawal umur 10 tahun dia start lumba. Dan alhamdulillah kalau kita tengok di zaman ni sekarang, start, kalau tak silap saya 2018, 19, 20 kita dah boleh nampak lumba. Di bawah 12 tahun sudah start lumba. Itu yang saya pilih jalan untuk mencari bakat-bakat muda untuk saya ajar cara teknik, tunggangan apa semua, skill dan sebagainya dah, untuk mereka boleh pergi terus lebih jauh. Berbanding saya agak kira dah terlambat sebab susah masa tu, zaman tak ada peluang. Macam sekarang ni dah ada peluang, cuma kita kena create budak-budak baru ni, pelumba baru ni supaya lebih matang. Kita lihat dengan habisnya kategori 130 dulu, bila di-upgrade kepada 150 menggunakan sistem fuel injection. Di mana fuel injection ni kalau kita tengok lebih kepada motor besar lah, kalau di World Championship apa semua. Tapi untuk CP125 ni dia lebih injection, banyak mengajar mekanik-mekanik pelumba-pelumba untuk lebih maju lagi. Sebab
macam injection ni kita boleh check data logger. Every sector semua kita boleh tahu di mana kelemahan rider itu sendiri. Kadang-kadang bukan kita salahkan rider. Kadang-kadang rider tak nampak kesilapan dia, dan dengan adanya data logger dan tuner boleh komunikasi, boleh berbincang, boleh menunjukkan di mana yang mana kita agak kurang sedikit, kita boleh perbaiki daripada situ. Macam kategori 125 yang baru tahun ni diperkenalkan, bagus untuk pelumba-pelumba dan tim. Banyak lagi yang boleh belajar daripada situ. Sebab fuel injection ni benda ni adalah satu teknologi yang boleh dikatakan unik. Sebab bukan saja mekanik nak modify motor tu terlihat pada part-part. Elektronik ni amat penting, banyak membantu pelumba-pelumba lah. Dan tak ada advantage, untuk tahun ni tak ada advantage pada mana-mana pasukan sebab baru diperkenalkan, and then tahun ni agak banyak tim struggle. Maybe next year mungkin dah lebih better lah kan. Saya selalu bercakap pada pelumba-pelumba baru ni, kalau kita nak maju, kita kena disiplin, work hard, buat homework dan belajar daripada kesilapan. Itu yang amat penting. Yang paling utama disiplin. Kalau tak ada disiplin, walau bagus macam mana sekalipun, takkan boleh pergi jauh. Saya banyak macam rider-rider sebelum ni yang saya pernah latih, yang sebelum ni dah merudum, dia agak terus naik. Macam kita lihat Helmi dulu balik daripada ATC, tak ada team, and then saya panggil slowly. Saya bukan marah dia, saya perbetulkan kesilapan dia. Kalau boleh kita nak lesskan mistake-mistake tu supaya dia lebih matang. Dan kalau kita lihat tahun ni dia agak strong, dan saya harap dia dapat juara pada tahun ni. Saya mengikuti berita-berita ni, tapi apa yang kita boleh kita lihat, kita beri sokongan supaya sukan bermotor di Malaysia ni boleh pergi lebih jauh. Di jalan yang betul dah ada, tapi daripada sekarang ni kita kena develop pelumba-pelumba ni supaya dia menjadi lebih matang dan lebih bagus. Supaya bila pergi sana dah ada level dia dekat sana. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izzuan bin Muhammad Isa, atau yang lebih dikenali daripada tim ataupun kawan-kawan lain, orang kenal dengan nama saya Eddie. So, jadi peranan saya dalam ABTEC Racing ni ialah sebagai pengurus pasukan bermula daripada tahun 2017. ABTEC Racing ni saya sebagai pengurus, saya lebih ketengahkan hal-hal yang berkaitan, satu of course lah disiplin. Saya seorang yang berdisiplin tinggi, punctual tu tepati masa tu saya sangat pentingkan. Kedua, komitmen lah, komitmen daripada mekanik kepada tim. Ketiga, komitmen daripada rider kepada tim juga, dan of course kita perlukan komitmen daripada penjaga. Sebab ABTEC Racing ni kita lebih dikenali sebagai pengeluar rider, ataupun kita banyak membuat dan develop rider. Start daripada ABTEC Racing ditubuhkan pada tahun 2013 sehingga sekarang, memang kita daripada pengalaman daripada Ahmad Fuad banyak mengajar rider. So daripada situlah kita perlukan yang dikatakan, saya katakan komitmen daripada ibu bapa. Sebab kategori wira ni adalah kategori yang di bawah umur 18 tahun. Jadi dia ada penjaga, apa-apa pun dia tak boleh buat keputusan sendiri. Rider mesti melalui ibu bapa. So komitmen daripada ibu bapa sangat penting. Untuk pada bermula tahun 2020 ni, kita berpindah ke kaprik generasi baru. So peralihan daripada CP115 ke CP125, daripada carburetor berpindah ke fuel injection, di mana fuel injection ni adalah satu teknologi yang bagus dan satu teknologi yang baru. Ia banyak menggunakan sistem elektronik.
So macam sebelum ni daripada carburetor kita tak banyak menggunakan gadget ataupun modul-modul race modul yang canggih seperti data logger. Sekarang untuk injection ni lah kita ada data logger, kita ada quick shifter, kita ada dash yang lebih canggih ataupun meter panel yang lebih canggih. Lepas tu dalam tu pelbagai setup kita boleh dapat. So untuk mekanik pula, mekanik kena belajar penggunaan. Sebelum ni kita pakai carburetor, kita setting main jet pilot je. So dengan generasi baru ni kita kena ada satu tugas khas. Dia bukan dipanggil mekanik tetapi dipanggil tuner. So tuner ni lah yang akan buat kerja yang akan memprogramkan sistem elektronik tu. Contoh macam ECU. ECU tu kita kena susun daripada segi api dia, minyak dia macam mana. Daripada situ pula Fuad pula dia terpaksa adapt untuk data log. Untuk Fuad ni dia banyak dia memahami karakter rider, memahami karakter enjin tu. So untuk Fuad adalah satu cabaran yang baru memahami data log. Iaitu data log tu kita boleh tengok detail berkenaan rider apa buat di atas motor. Throttle control, braking dia macam mana. Lepas tu daripada segi perjalanan enjin. Maksudnya enjin tu punya movement. Braking macam mana, RPM berapa, top speed berapa, lepas tu respon macam mana. So daripada situ mekanik pun banyak belajar tentang penggunaan dengan sistem baru iaitu fuel injection ni lah. Satu benda yang baru dan agak bagus untuk Malaysia Cup Prix. Kita boleh adapt ataupun kita boleh mengeluarkan data engineer yang mana saya kata tadi tuner. Okey, untuk pemilihan pelumba ni untuk Habitat Racing kita macam sebelum ni saya dan Puan banyak kita study pasal rider-rider dekat Wang Mei Honda dan Wang Mei Yamaha sama ada Super Series ataupun MBX. Kita perhatikan daripada situ dan kita bukan tengok pada championship point. Kita tengok dia punya riding character. Yang lebih dalam Fuad boleh tahulah riding character tu macam mana. Kalau kita tengok based on championship result pun kadang-kadang benda ni orang kata kadang-kadang dia bagus tapi bila dia race dia selalu crash. So kadang-kadang benda macam tu benda yang orang yang boleh dibentuk, itu kita akan panggil lah. Pasukan-pasukan Cup Prix yang berada di arena ni bukanlah ia sekadar satu sukan yang orang cakap nak seronok ke apa, bukan. Dia adalah satu industri yang menjana pendapatan bagi tim-tim ni. Contohnya ada tim yang dia tak ada bisnes, dia fokus on development rider dan daripada situ dia daripada untuk mendapatkan penaja, tajaan, sponsorship untuk membangunkan rider. Jadi industri ni dia adalah bukan satu sukan, ia adalah satu industri untuk menjana pendapatan. So sangat penting bagi saya Petronas Cup Prix ni, Petronas Malaysia Cup Prix ni diteruskan di mana banyak sangat faedah dan kebaikan yang dapat daripada Petronas Cup Prix dari segi sekecil-kecil rider sehingga sebesar-besar mekanik. Nantikan semua pelumba sampai ke kedudukan grid mereka. Ban yang kedua kita saksikan secara langsung dari litar antarabangsa Sepang ini CP125. Akan dilepaskan. Nantikan 4 lampu merah, 8 pusingan untuk kesemua pelumba. Mereka akan bermula sekarang. Permulaan yang baik dari pelumba Waipang. Kita lihat mereka berjaya. Itu adalah Adi Rosli bersebelahan dengan Nafiza sekarang ini memberikan ruang pada dua rakannya untuk masuk. Tapi kita lihat 3-4 pelumba yang juga mengambil kesempatan untuk sampai ke stekor yang pertama. Di litar yang lebar ini jadi mereka ada resuluan masing-masing cuba untuk masuk untuk berada di hadapan. Dan jalan sedikit pada peringkat awal ini tapi ini mungkin sepakat peringkat awal. Pada kebiasaan kita lihat untuk musim ini setelah perebutan di antara dua pasukan di 1SX dan juga pasukan Waipang. Dan seorang pelumba yang juga ada masalahnya adalah Alif Janian Azri. Tidaknya berada di atas podium pada perlumbaan ini. Jika tidak, memang tak suka kerana kelompok hadapan akan terus menjarakkan diri mereka.
lari jauh di hadapan. 18 masuk dari dalam cantik Adib Rosli yang berjaya dari pisahkan asuran dari satu saat yang kelompok menjaga menamatkan satu lagi pusingan bagi 4 pusingan lagi ditamatkan selepas ini. Dan di sini yang kedua di selekong yang ke-7 dan 8 jadi penentu. Satu Rosli di hadapan dengan Hafizah Rofa berada di tempat yang kedua. Hafizah Rofa yang sekarang ni mula untuk merencanakan strateginya untuk berada di bahagian hadapan di bantuan pada rakan diperlukan juga dengan lomba Waipang kerana sekarang kita lihat 1, 2, 3 pelumba Waipang dalam kelompok ini. Depan pusingan yang pertama dimenangi oleh Muhammad Syafiq Aiman, pasukan Puan Executive Team. Tempat yang kedua Syafiq Rasul dan tempat yang ketiga Hafizah Rofa. Mereka bersih pada pusingan yang pertama lalu dan pada kali ini nampaknya Waipang yang berada di hadapan, tapi kita sudah lihat Puan SOX di sana Hafizah Rofa dan juga Muhaimin. Gagal untuk mengawal. Cuba untuk mintas tadi. Hampir tidak terbaik kepada Muhaimin. Tetapi itu adalah Muhaimin Roslan yang jatuh kerana saya pasti Hafizah Rofa 24 ada dalam perlumbaan lagi. Ya, 96 yang jatuh tadi. Kita saksikan dia cuba untuk memintas dari luar. Ya, Muhaimin yang gagal untuk mengawal jenteranya. Muhaimin terjatuh. Dan sekarang ini Hafizah Rofa bersendirian di hadapan dengan 3 pelumba pasukan Waipang berada di kelompok utama ini sekarang. Di antara Kari Ashraf Mahmud, Faris Hafiz dan juga Adib Rosli sekarang. Pilihan pelumba yang turut berada Syafiq Rosli untuk pasukan Maju Motor. Muhaimin yang agak kecewa kembali semula kedudukan Capri ini pada kedudukan yang baik sebenarnya, tapi nasib tidak menyebagi Muhaimin. Juga pusingan dia akan tamatkan dan Azhari juga mula merak langkah. 2 pusingan kita lihat siapa dia berada daripada kedudukan 3 teratas. Jika tadi Sipir terima kosong, 3 pelumba di hadapan berjaya untuk menjarakkan diri mereka sedikit daripada kelompok di belakang. Tapi sekarang ini masih lagi rapat di antara semua pelumba. Atas Mahmud sekarang cuba untuk mengejar lain yang membela giliran untuk berada di hadapan. Syafiq Rosli saya berada di tempat yang pertama dengan Kari Ashraf Mahmud yang berada di belakang sedikit kerana Faris Hafiz yang berada di hadapan. 2 pusingan lagi akan tamatkan. Di sini adalah kenaan yang penting untuk menempatkan diri mereka di hadapan. Karena sekarang sudah jelas kita ada 2, 4, 6, 7 pelumba ini. Karena Muhaimin telah pun terjatuh tadi dan ada 7 pelumba ini yang akan berada di atas podium. Disaksikan oleh Sifu Waipang untuk pelumbanya, memberikan harapan pada 3 pelumbanya. Ada 3 pelumba Waipang di dalam kumpulan hadapan ini, kelompok yang hadapan ini. Faris Hafiz, Adib Rosli dan juga Khairi Ashraf Mahmud berada di hadapan sekarang. Kita akan menuju ke pusingan yang terakhir nanti. Dan ini penting untuk gandingan antara rakan mereka dari 2 pelumba Waipang yang memimpin perlumbaan sekarang. Seorang lagi berada di belakang sedikit. Cabaran yang diberikan oleh Syafiq dan juga Syukran yang berada dalam kumpulan yang masukkan Aizat dan Adib dan juga Faris Hafiz sekarang ini. Kita lihat Syafiq Rosli di sebelah tidak jauh dan masuk ke pusingan yang terakhir, lap yang terakhir sekarang ini. 3 pelumba Waipang yang cuba untuk berada di hadapan kerana dalam lap yang terakhir ini, pusingan terakhir untuk memastikan dalam kedudukan di hadapan 3 pelumba dan lebih baik lagi jika rakan mereka sendiri yang berada di hadapan. Tapi sekarang ini 2 pelumba Waipang
yang berada 1 dan 2. Seorang lagi di tempat yang ketiga adalah Adib turun di tempat yang keempat sekarang. Kerana di hadapan Karya Azam Mahmud dan juga Faris Hafiz yang berada. Dan Adib akan cuba menggunakan pengalamannya untuk berada di hadapan. Oh, hampir-hampir tadi sentuh di antara Syafiq Rosli dan juga Karya Azam Mahmud. Dan ini memberikan kelebihan kepada kita lihat Hafizah Rofa terasa yang berjaya berada di hadapan. Mengambil kesempatan untuk sekarang ini mendahului perlumbaan. Berapa sekor lagi akan ditamatkan? Kita di sekor ke-5 dan ke-6. Sekor yang ke-7 nanti jadi penentu ke-8 dan Karya Azam Mahmud cuba untuk masuk. Karya Azam Mahmud cuba untuk masuk. Sekarang Hafizah Rofa di hadapan ini. Hafizah Rofa yang mendahului menuju ke selektor yang terakhir. Hafizah Rofa, Karya Azam dan belakangnya adalah Syafiq Rosli. Tapi kedudukannya masih lagi rapat. Hafizah Rofa sekarang menuju ke garis penamat antara 3 pelumba. Hafizah Rofa dan sampai terlebih dahulu daripada sampai garis penamat. Syafiq Rosli yang berjaya untuk sampai. Syafiq Rosli yang sampai terlebih dahulu. Faris Hafiz di tempat yang kedua. Hafizah Rofa yang berada di hadapan di tempat yang ketiga. Alif Rosli di tempat yang keempat. Menggeleng kepala simpul melihat berada sedikit lagi untuk mereka berjaya memenangi perlumbaan. Kita akan saksikan nanti kerana saya melihat tangis page pada masa sama melihat di mana kedudukan pelumba. Tapi Syafiq Rosli yang pada akhirnya berjaya mencut untuk sampai ke garis penamat tempat pertama untuk pasukan Petronas Sprinter Yamaha Majimoto. Faris Hafiz di tempat yang kedua, Hafizah Rofa di tempat yang ketiga. 3 pelumba yang menaiki podium. Adib Rosli 0.5 saat di belakang Faris Hafiz. Inilah keputusan perlumbaan Syafiq Rosli tempat yang pertama, Faris Hafiz tempat yang kedua. Saksikan perbezaan yang sangat sedikit dari 1, 2 dan 3. Hafizah Rofa tempat yang ketiga, 4 Adib Rosli, 5 Muhammad Khairi Ashraf Mahmud, 6 Saiful Azhari Muhammad, 7 Ahmad Syurkan Aizat Ahmad Yusof, 8 Muhammad Syafiq Aiman Muhammad Fauzi, 9 Muhammad Syafiq Rasul, 10 Muhammad Firdaus Hamdan, 11 Syazul Naim Razali, 12 Haziq Hamdan, 13 Amir Rosi, 14 Adil Azri, 15 Awal MPT Yusuf, 16 Aiman Azman. Pasukan untuk pasukan Petronas Sprinter Yamaha maju kepada kesemua pemenang. Jurgen Ko mengambil sendiri hadiah bagi CP125, kemenangan yang kedua berturut-turut buat mereka.